Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan tajuk bab 4 kesihatan manusia. Dan hari ini kita akan cover subtopik 4.1 iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okay. Pelajar boleh tengok slide yang disediakan. Okay, objektif pengajaran untuk hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit, menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan dan mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit, dan yang terakhir adalah menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okay, so untuk induksi, pelajar boleh tengok ada satu gambar rajah dekat sebelah kanan slide, dan satu gambar rajah dekat bawah, sebelah kiri bawah. Okay, so apa pendapat kamu semua tentang rajah di sebelah ni? Ni gambar yang macam tajam-tajam ni, tu apa, dan apa fungsi alat yang di bawah tu dalam gambar. Okey, kat bawah ni kita boleh tengok gambar emas. Contoh kalau kita search je emas, macam-macam corak, macam-macam style ada emas. So apa function emas sebenarnya, dan kenapa nowadays macam pada masa sekarang ni emas ni satu keperluan kepada semua rakyat Malaysia dan juga di luar negara juga. Okay, so tengok gambar dekat sebelah pula. Apa gambar yang ditunjukkan tu? Yang gambar tajam-tajam tu merupakan gambar virus, dan tengok daripada gambar tersebut adalah individu cuba untuk melawan virus. Okay, so cuba fikir apa perkaitan kedua-dua gambar yang diberi dengan topik yang akan kita belajar pada hari ini. Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, so pertama 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu apa itu penyakit. Okay, apa maksud penyakit sebenarnya? Penyakit ni keadaan tidak normal pada seseorang individu, pada badan atau minda individu yang menyebabkan ketidakselesaan, sukar berfungsi atau memberi tekanan kepada individu itu sendiri. Okay, so penyakit ni benda yang kita tak suka berlaku, tak membuatkan kita tak selesa, kita nak buat kerja seharian pun susah, dan kadang-kadang boleh menyebabkan tekanan. Okay, so penyakit ni boleh dibahagikan kepada dua jenis penyakit, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okay, apa yang menyebab, apa kita bercakap pasal penyakit berjangkit ni? Okay, penyakit berjangkit ni disebabkan oleh jangkitan patogen secara langsung ataupun melalui medium ataupun vektor. Okay, patogen ni adalah mikroorganisma yang menyebabkan sesuatu penyakit itu. Itu dipanggil patogen. Okay. Penyakit berjangkit juga boleh berpindah ataupun berjangkit lah kan. Nama dia penyakit berjangkit. So penyakit ni boleh dipindahkan kepada individu lain. Contoh penyakit adalah tuberkulosis ataupun TB. Kita biasa dengar penyakit TB. Penyakit TB itu adalah tuberkulosis. Selain itu ada penyakit selesema, kurak, panau, denggi dan malaria. Okay, kesemua penyakit ni adalah penyakit yang boleh berjangkit, yang boleh dipindahkan daripada seorang individu ke individu yang lain. Ada lagi banyak penyakit di luar sana yang juga dikelaskan kepada penyakit berjangkit. Pelajar boleh cari sendiri untuk maklumat yang lebih banyak lah. Okay, so kita pergi pula kepada penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit ni dia tak boleh dipindahkan. Maksudnya kalau kita boleh duduk dekat pun dia tak akan berjangkit. Faktor yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit ni adalah faktor genetik ataupun gaya hidup seseorang individu tu sendiri.
Okay, so contoh penyakit adalah kanser. Okay, kanser ni merupakan faktor genetik juga ya, faktor baka. Maksudnya seseorang individu tu boleh ada chance, ada peluang untuk menghidap penyakit kanser tu jika ada dalam salu-galu family tu ada salah seorang yang mempunyai penyakit tersebut. So generasi-generasi berikutnya pun ada peluang untuk, ada chance untuk berisiko mempunyai penyakit kanser tu. Okay, so selain itu adalah diabetes. Diabetes juga merupakan penyakit yang baka, mempengaruhi baka. Maksudnya kalaulah seseorang tu dah memang atuk nenek dia pun dah ada penyakit diabetes ni. Diabetes ni kencing manis. Okay, ada penyakit kencing manis ni, so anak-anak cucu pun boleh risiko dia tinggi untuk menghidap kencing manis juga jika tidak menjaga amalan gaya hidup sihat. Okay, so selain itu adalah hipertensi. Hipertensi ni merupakan penyakit bahasa yang kita panggil biasanya darah tinggi. Okay, darah tinggi ni disebabkan oleh pengambilan garam berlebihan dalam makanan. Okay, yang menyebabkan darah tinggi. Okay, so penyakit berjangkit ni seperti yang dibagi tahu tadi disebarkan oleh patogen. Okay, patogen lagi sekali cikgu terangkan, patogen ni merupakan organisma yang menyebabkan sesuatu penyakit tu. Contoh, dia ada mikroorganisma ni, cuba imbas kembali yang telah dipelajari pelajar. Kalau tak silap cikgu, form 1 kamu dah belajar tentang mikroorganisma. So mikroorganisma ni ada virus, ada bakteria. Bakteria ni boleh jadi protozoa, kulat dan cacing semua. So patogen ni adalah organisma yang menyebabkan penyakit itu sendiri. Okay, patogen ni akan dipindahkan daripada mangsa A. Contoh mangsa A. Mangsa A ni bertindak sebagai host. Host ni ataupun perumah. Tempat patogen tu akan hidup di situ. Hidup dan membiak kat situ dan dapat nutrien. Okay, so patogen ni dipindahkan daripada mangsa A kepada mangsa B. Mangsa B ni adalah host yang lemah. Host yang mudah dijangkiti. Host yang antibody dia rendah. Antibody badan dia rendah. So mudah dijangkiti. So setelah dijangkiti ni, mangsa B tadi, mangsa B yang antibody rendah yang mudah dijangkiti tadi akan menunjukkan simptom-simptom bahawa mangsa B tadi telah dijangkiti ataupun menunjukkan gejala tertentu, seperti kalau penyakit sekarang ni adalah virus. Okay, kita dah familiar dengan virus COVID-19. So COVID-19 ni kita boleh tengok untuk mangsa yang telah dijangkiti virus COVID-19 ni ada batuk-batuk, ada masalah dengan saluran pernafasan, sukar bernafas, macam tu. Tu maksudnya individu tadi telah dijangkiti dan menunjukkan gejala tertentu. Okey, penyakit berjangkit ni dia boleh dipindahkan melalui beberapa medium. Contoh air. Penyakit ni boleh dipindahkan melalui medium air ataupun udara ataupun sentuhan. Okey, sentuhan, walaupun dengan sentuh je tu pun boleh berjangkit penyakit tadi. So, okay, menurut Desiderius Erasmus, dia kata prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Maksudnya apa-apa pun kita kena kuatkan badan dulu. Maksudnya buat amalan pencegahan dulu. Pencegahan tu lagi penting daripada mengobati. Sebab pencegahan tu boleh elak benda tu daripada berlaku. Kalau dah berlaku benda tu, susahlah nak ubat apa semua. Sebab itulah aku cakap prevention is better than cure. Sebab itulah kita kena jaga kesihatan kita baik-baik. Sebab kesihatan badan ni adalah nikmat yang tak boleh dibeli, walaupun kaya raya sekalipun. Walaupun harta berjuta-juta, kita tak boleh beli kesihatan. Kalau dah kaya raya, harta bertimbun, tak habis 7 keturunan pun, kalau sakit tak ada guna semua tu. So bersyukur dengan nikmat kesihatan yang ada. Okay, so kita tengok penyakit bawaan udara. Penyakit bawaan udara ni boleh dijangkiti melalui dua jenis lah. Maksudnya boleh jadi jangkitan daripada titisan ataupun jangkitan daripada habuk-habuk.
Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah jangkitan titisan. Jangkitan titisan ni yang disebabkan oleh titisan air ataupun water droplets. Droplet tu daripada mulut ataupun hidung pesakit, yang mana air tadi, cecair air ataupun titisan air tadi mengandungi patogen yang dikeluarkan daripada mulut pesakit ataupun hidung, sama ada pesakit tadi bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Okay, so daripada situ boleh contoh kalau batuk, kalau kita tak tutup mulut akan terpercik titisan air tu ke kawan kita yang lain. So kawan kita yang lain tadi akan boleh dijangkiti. Contoh kalau sesama, kalau bersin, kita tak tutup mulut, kawan kita akan dijangkiti sesama juga. Okay. So jangkitan habuk ni pula macam mana? Jangkitan habuk ni, bakteria dalam ludah pesakit yang dah kering boleh membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Okay, walaupun benda tu dah kering, sebab itulah kita tak boleh suka hati untuk meludah di merata-rata tempat, sebab kita tak tahu apa ada dalam air liur kita tadi, apa jenis bakteria ada dalam tu yang boleh menyebabkan penyakit kepada orang lain juga. So, apa cara pencegahan yang boleh dilakukan untuk mengelak daripada penyakit bawaan udara ni? Okay, kita tengok. Yang pertama adalah menutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap, iaitu pakai pelitup muka ataupun guna sapu tangan untuk tutup mulut ketika bersin ataupun batuk. Okay, so kalau sekarang ni adalah norma baru kita adalah dengan memakai pelitup muka, dan pakai pelitup muka tu dah jadi satu kewajipan. Kalau tak pakai dah kena compound. So betapa pentingnya sekarang tu adalah cara pencegahan untuk daripada penyakit COVID-19 ni merebak. So kena pakai pelitup muka. Okay, so yang kedua adalah tidak meludah merata-rata. Apa sebab dia? Sebab nanti dalam ludah tadi ada bakteria yang boleh membentuk spora dan boleh disebarkan kepada orang lain dan menjangkiti orang lain. Okay, so yang ketiga adalah mengelakkan tempat sesak. Okay. Tempat sesak ni menyebabkan risiko jangkitan kepada orang lain tu akan lebih tinggi, sebab kita duduk ramai-ramai, bayangkan dalam satu tempat duduk ramai-ramai semua, kita tak tahu pun yang mana seorang ni ada penyakit. So kalaulah seorang tu berpenyakit, dia akan boleh menyebarkan penyakit itu kepada orang lain juga. So lagi ramailah akan dijangkiti penyakit tersebut. Sebab itulah kita kena elakkan duduk di kawasan yang sesak. Okay. Yang keempat adalah pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang cukup kerana sinar ultraunggu, yang dalam cahaya ni kita ada sinar ultraunggu. So sinar ultraunggu ni boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. So sebab itulah kita tak bolehlah duduk dalam gelap, selalu sangat duduk dalam gelap semua. Kita kena buka tingkap semua untuk masuk, biarkan cahaya tu masuk. Sebab pada masa yang sama sinar ultraunggu ni boleh membunuh sesetengah mikroorganisma dalam udara. Okay, contoh penyakit bawaan udara. Okay, apa contoh penyakit bawaan udara? Pelajar boleh tengok dekat sebelah tu, cikgu ada letak satu contoh, satu table yang ada contoh. Okay, contoh pertama adalah selsema. Okay, yang tu adalah familiar sangat lah. Selsema memang boleh berjangkit. Kalau dalam kelas sekalipun, kalau seorang ada yang selsema, confirm akan ada jugalah yang akan menyusul, kan sesama juga, bersin-bersin semua tu. Okay. So selain tu kita ada influenza A, H1N1, tuberculosis. Macam cikgu bagi tahu awal tadi, tuberculosis ni adalah penyakit TB. Okay, ataupun cacar air, sindrom pernafasan akut teruk ataupun dipanggil SARS. SARS ni antara salah satunya adalah COVID-19 ni lah. COVID-19 ni tergolong dalam penyakit pernafasan akut teruk ni, sebab COVID-19 ni dia menyerang sistem pernafasan manusia. Sebab itulah sukar bernafas dan boleh membawa kepada kematian. Okay, so kita tengok yang seterusnya, iaitu penyakit bawaan air. Okay, penyakit bawaan air ni boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh,
sistem bekalan air dan sanitasi yang tidak sempurna ataupun tidak diuruskan dengan baik ataupun tidak bersih. Yang tu boleh menyebabkan penyakit bawaan air. Okay, macam mana dia boleh berlaku? Contohlah air itu tercemar dan seorang individu ni terminum air yang dicemari. Air yang tercemar tadi mengandungi patogen. Patogen tu tadilah akan menyebabkan penyakit. Okay, selain tu juga banjir. Banjir juga boleh merebakkan penyakit berjangkit. Okay, macam mana kita nak mencegah penyakit bawaan air ni adalah yang pertama, mencampurkan klorin di dalam kolam renang dan sistem bekalan air bagi mengelakkan adanya patogen dalam tu. So kalau individu pergi berenang di dalam kolam ataupun menggunakan sistem bekalan air itu, mereka tak akan terminum air yang tercemar. Okay, yang kedua, membina tandas yang mempunyai sanitasi sempurna. Okay, apa kaitan dia tandas dengan penyakit ni? Okay, sebagai contoh, ada contohlah gelandangan yang tak ada tandas yang sempurna, dia boleh membuang di merata-rata, membuang air besar, contoh dekat tepi sungai ke apa semua. So daripada buangan dia tadi ada patogen tadi akan masuk ke dalam air tadi akan mengalir. Lepas tu kita pula penduduk yang berdekatan tu pula akan menjadikan air sungai tersebut sebagai sumber minuman dia. So dia pun minumlah air tadi, dia tak tahu pula air tu dah dicemari dengan patogen. Sebab itulah boleh menyebabkan penyakit. Okay, yang ketiga, mendidihkan air minuman dengan sempurna. Yang ni juga bagi membunuh kuman-kuman atau membunuh bakteria dalam air tadi. Sebab setengah bakteria ni boleh mati pada suhu 100 darjah Celsius, which is suhu 100 darjah Celsius ni adalah suhu takat didih bagi sesuatu air tu lah. Contoh air tu kena betul-betul rebus sampai mendidih, barulah selamat untuk diminum. Okey, yang terakhir adalah mencuci tangan dengan sabun selepas menggunakan tandas. Okey, so apa-apa pun lepas keluar tandas kita kena basuh tangan. Bukannya sebelum dan selepas makan je kita perlu basuh tangan. Selepas keluar tandas pun kita perlu basuh tangan dengan sabun. Sabun tu penting. Kalau basuh tangan saja tak function juga. Kita kena guna sabun, barulah bakteria tu boleh mati. So jika tak buat semua ni, mulalah ada yang sakit perut, keracunan makanan, muntah-muntah, cerit-berit dan sebagainya. Okey, sebagai contoh penyakit bawaan air. Contoh dia apa? So contoh yang pertama adalah kolera. Kolera ni sejenis penyakit macam keracunan makanan. Dia macam muntah-muntah, cerit-berit macam tu. Yang seterusnya demam kepialu, dysentery amoeba. Pelajar boleh jika terdapat penyakit yang pelajar tak tahu, kita sekarang ni dah banyak kemudahan. So pelajar boleh cari lagi sendiri. Cuba cari sendiri, cuba search sendiri. Contoh yang tak biasa didengar, contoh dysentery amoeba ni pelajar boleh cari dekat internet. Apa penyakit dysentery amoeba tu sebenarnya? Okey. Kadang-kadang kita kena usaha sendiri cari apa maklumat setengah yang kita belajar tu untuk lebih faham dan tambah pengetahuan kita sendiri. Okey. So yang seterusnya adalah jangkitan melalui sentuhan. Okey, sentuhan walaupun guna tangan je, sentuh gini pun boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Okey. Untuk cuba kita tengok penyakit yang cikgu senaraikan mula-mula tu adalah kurap dan panau. Kedua-dua penyakit ni, kurap dan panau ni adalah disebabkan oleh kulat. Penyakit yang disebabkan oleh kulat. Macam mana dia boleh berjangkit adalah contoh individu A tadi ada kurap ataupun panau. Individu B tadi tersentuh dekat bahagian kulit individu A yang ada panau tadi. So ataupun dia berkongsi pakaian, pun boleh menyebabkan panau ataupun kurap tadi berjangkit. Okay, so seterusnya adalah sifilis dan gonoria. Okay, sifilis dan gonoria ni merupakan penyakit kelamin yang mana yang disebabkan oleh bakteria.
Okay, penyakit sifilis dan gonorea ni boleh berjangkit melalui hubungan seks yang mana patogen terdapat dalam air mani dan bendalai faraj. Okay, contoh penyakit seterusnya adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS ni adalah disebab penyakit yang disebabkan oleh virus. Okay, contoh kita tengok HIV. HIV ni adalah singkatan kepada penyakit Human Immunodeficiency Viruses. Nama pun ada viruses, maksudnya dia disebabkan oleh satu virus ni. Okay, so HIV dan AIDS ni merebak melalui hubungan seks, darah dan berkongsi jarum. Okay, pernah tengok tak penyakit dadah dia suka kongsi jarum untuk suntik dekat lengan dia semua? Yang tu pun boleh berkongsi jarum juga boleh menyebabkan penyakit. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 79 untuk baca lebih lanjut. Okay, so untuk semua pelajar, kamu semua perlu take note apa penyakit yang disebabkan oleh kulat, apa penyakit yang disebabkan oleh bakteria, apa penyakit yang disebabkan oleh virus. Sebab kadang-kadang soalan ni adalah soalan famous juga ditanya di dalam soalan. Contoh, apakah soalannya berbentuk apakah contoh penyakit yang disebabkan oleh kulat. So nanti adalah pilihan kita, ada sifilis, gonorea, virus, HIV, kurat panas. So kita kena pilih yang mana yang disebabkan oleh kulat. Okey, kita pergi dengan kepada topik kepada bahagian seterusnya, iaitu jangkitan penyakit melalui vektor. Okey, vektor tadi adalah haiwan yang memindahkan patogen. Okey, patogen tadi kita dah belajar. Patogen tu merupakan organisma yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Okey, patogen ni yang kita tahu, patogen ni boleh dipindahkan daripada satu host ke host yang baru. Okey, boleh tengok muka surat 79 buku teks. Dalam jadual 4.1 dia ada bagi tahu pasal vektor dan patogen. Vektor dan patogen yang dibawa. Okey, sebagai contoh, yang pertama tu adalah lipas. Lipas dan lalat. Okey, yang pertama dan yang kedua tu lipas dan lalat. Lipas dan lalat ni membawa patogen sama, iaitu membawa patogen Salmonella typhi. Sejenis bakteria Salmonella. Okey. Okay, kemudian nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes membawa patogen virus dengue ataupun virus Zika. Kemudian nyamuk Anopheles membawa patogen Plasmodium malariae. Yang mana nyamuk Anopheles ni lah yang menyebabkan demam malaria. Okay, untuk yang terakhir tu tikus. Tikus membawa patogen yang dikenali sebagai bakteria Leptospira species. SP itu adalah spesies. Bakteria Leptospira species. Okey. Cikgu nak kamu semua buat nota ni, dan dekat bahagian vektor dan patogen tadi, buat bina peta titi bagi vektor dan patogennya. Okey. Nanti hantar personally, macam biasa hantar personally kepada cikgu. Boleh WhatsApp, Snap dan WhatsApp cikgu hantar. Okey, so seterusnya adalah kita boleh tengok beberapa jenis penyakit dan apa gejala yang diperoleh serta apa patogen dan vektor bagi penyakit tersebut dan macam mana jangkitan tu berlaku. Okey, so kita tengok yang pertama, iaitu malaria. Malaria ni, individu yang dijangkiti malaria akan menunjukkan gejala seperti menggigil, demam dan berpeluh. Okay, patogen apa yang menyebabkan malaria ni? Iaitu patogen yang terlibat adalah Plasmodium malariae. Plasmodium malariae ni dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles betina ni je yang bawa patogen Plasmodium malariae ni. Kalau yang jantan punya nyamuk tu tak bawa patogen tadi. Okay, so macam mana dia menjangkiti manusia ni? Dengan cara dia menggigit, cara gigitan nyamuk tadi menyebabkan individu tersebut boleh dijangkiti malaria.
Okey, seterusnya adalah kolera. Kolera ni gejala yang dapat kita tengok adalah cirit-birit dan muntah-muntah. Patogen yang menyebabkan kolera ni adalah bakteria Vibrio cholerae. Okay, nama pun sama kan, kolera, cholerae. Okay, so apa vektor yang bawa patogen ni? Adalah lalat. Dan cara jangkitannya adalah makanan dan air yang tercemar. Sebab itulah kita makanan kita kena tutup. Okay, kalau tak makan lagi kita tutup dulu air ke makanan ke tutup. Sebab bila-bila masa saja lalat tadi boleh hinggap dan boleh menyebarkan patogen dan menyebabkan penyakit. Okay, seterusnya adalah denggi. Denggi, gejala yang ditunjukkan oleh individu yang dijangkiti denggi adalah sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Patogen yang terlibat adalah virus. Okay, virus denggi. Virus inilah yang menyebabkan penyakit denggi tadi. Dan virus ni dibawa oleh nyamuk Aedes. Dan cara gigitan juga sama, iaitu asalkan nyamuk ni memang cara gigitan dia, cara jangkitan dia sama, iaitu dengan gigit manusia tu. Gigit je boleh menyebabkan penyakit. Okey, seterusnya adalah penyakit Zika. Zika ni kita boleh tengok individu tu menunjukkan gejala demam, ruam, sakit sendi dan konjaktivitis. Konjaktivitis ni sakit mata merah dan berair. Dan disebabkan oleh virus, iaitu dibawa oleh nyamuk Aedes juga. Dan cara jangkitan pun sama, gigitan nyamuk. Okey, seterusnya kepialu. Kepialu ni gejala yang ditunjukkan adalah demam, usus berdarah dan ruam merah. Kepialu ni disebabkan oleh patogen bakteria Salmonella typhi, yang mana dibawa oleh tikus dan lalat. Cara jangkitan adalah daripada makanan dan air tercemar, iaitu makan makanan dan air tercemar boleh menyebabkan kepialu. Okay, yang terakhir adalah leptospirosis. Leptospirosis ni dia menunjukkan gejala demam, sakit kepala dan sakit otot, macam lenguh-lenguh semua tu, sakit otot. Dan disebabkan oleh patogen bakteria Leptospira sp. Okay, apa vektor yang bawa bakteria Leptospira ni adalah tikus. So tikus inilah boleh memindahkan bakteria Leptospira ni daripada individu tu ke individu lain, ataupun daripada tempat-tempat kotor ke dipindahkan kepada makanan kita. Dan kita pun makan makanan tercemar tadi. Contoh tanah, makanan dan air yang tercemar. Okey, bagaimana vektor menyebarkan penyakit? Yang pertama contohlah, kita tengok contoh nyamuk, macam nyamuk Aedes, semua tu nyamuk Aedes. First tadi, dalam kelenjar air liur nyamuk tadi dah sedia ada virus tadi. Dah sedia ada patogen. Okey, nyamuk dalam kelenjar air liur dia sedia ada patogen. Dan apabila nyamuk tadi hinggap dekat manusia tadi, dia nak hisap darah manusia tadi, dia akan keluarkan patogen tu tadi dulu yang ada dalam kelenjar air liur tadi, dia keluarkan dulu untuk sebagai mencegah pembekuan darah. Dia nak mengelakkan pembekuan darah untuk memudahkan dia hisap darah manusia tadi. Dan daripada situlah nyamuk yang gigit manusia tadi dijangkiti. Jangkitan tu lah menyebabkan gigitan tadi telah menyebabkan jangkitan pada manusia tu. So nyamuk tadi gigit individu seorang ni kan. So daripada tu dia gigit orang lain pula. So dua-dua dah dijangkiti. Macam itulah penyakit boleh disebarkan daripada nyamuk ni. Okay, kalau lalat pun sama. Lalat ni dia suka tempat kotor, tempat berbau, busuk apa semua, tempat-tempat sampah. Dia akan pergi situ. Daripada situlah lekatnya patogen dekat badan dia, dekat kaki dia. Dan lalat-lalat tadi akan hinggap dekat makanan kita yang tak tutup semua tu. Dia hinggap di makanan kita. Lepas tu kita pula pergi makan terus makanan tu. Dan makan tu secara tak sedar makanan tu telah dicemari oleh patogen.
Sebab lalat tadi dah memindahkan patogen daripada badan dia tu ke makanan tersebut. Apabila makan makanan tercemar tadi, mulalah individu tu menunjukkan gejala seperti sakit perut, cirit-birit. Itu menunjukkan individu tadi telah dijangkiti. Okey, yang terakhir kita tengok kepada mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, kita mekanisme ni boleh dibagikan per tiga peringkat, iaitu peringkat primer, sekunder dan tertier. Okey. Apa mekanisme yang terlibat di bawah peringkat primer ni? Okey, yang pertama adalah meningkatkan tahap kesihatan manusia itu sendiri. Kesihatan individu itu sendiri. Contoh, meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Okay, yang kedua, meningkatkan daya tahan badan dengan cara pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan jemaah haji dan pengembara. Selain itu, boleh juga amalkan vitamin C. Vitamin C ni juga boleh meningkatkan daya tahan badan, meningkatkan immunity badan. Seterusnya, membuat pemeriksaan kesihatan berkala dan mengamalkan gaya hidup sihat. Contoh, menghidup udara bersih, segar dan makan makanan yang seimbang dan bersih. Okay, peringkat sekunder pula memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif, dan memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Ini kita boleh tengok pada isu semasa ni lah. Contoh COVID-19 tadi, apabila dah pesakit tadi dah dikenal pasti positif COVID-19, dia serta-merta akan diasingkan dan dikuarantinkan bagi mengelakkan transmisi jangkitan tu kepada individu lain pula. Okey, so peringkat tertier, yang pertama, mengawal populasi vektor. Contoh, memusnahkan contoh vektor adalah nyamuk. Nyamuk ni suka tempat-tempat air bertakung. So, macam mana kita nak kawal populasi vektor ni? Memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Selain itu, boleh melakukan semburan untuk membunuh vektor. Contoh semburan ni kalau nak mengurangkan populasi tikus, lalat, semua tu, so boleh semburan. Ataupun nyamuk pun boleh semburan guna reset kan. Lepas tu, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Sebab biasanya premis makanan yang kotor ni lah adanya banyak tikus dan lipas. Secara tak langsung, tikus dan lipas ni adalah vektor yang membawa salmonella tadi, yang menyebabkan penyakit. Yang terakhir adalah melindungi host. Melindungi host dengan menggunakan kelambu. Host ni boleh jadi manusia ni lah. Manusia tu adalah host. Yang mana tempat nanti kalau patogen tu masuk, patogen tu akan stay dalam badan manusia tu dan boleh membiak ataupun boleh merebak ke individu lain juga. So, macam mana nak melindungi host tu? Dengan cara menggunakan kelambu atau ubat nyamuk untuk mengelakkan nyamuk daripada digigit. Ataupun kurangkan aktiviti pada waktu senja, kurangkan berada di luar rumah waktu senja, dan pakai pakaian yang tebal untuk mengelakkan digigit oleh nyamuk. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan sambung dengan subtopik 4.2, pertahanan badan pada kelas seterusnya. Terima kasih.